Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah rahmat dan nikmat yang dikurniakan kepada kita, dan juga di antara banyak jutaan ribuan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat agama, nikmat amal agama yang hanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang terpilih, kepada orang yang dia suka, kepada orang yang dia sayang. Maka beruntunglah orang-orang yang dikurniakan nikmat iman dan Islam, nikmat amalan, nikmat menyukai, mengasihi orang-orang yang soleh, nikmat mengamalkan sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji, bersyukur, merendah diri, bersangka baik kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rakaman pada kali ini, iaitu di dalam khasnya untuk sidang penonton video khusus kepada surau Asy-Syakirin, Taman Legenda Suria, menerusi siri kedua bulan Mac tahun 2021. Dan insya-Allah kita masih lagi bermuzakarah dan juga mengulang kaji tentang rukun-rukun solat, di mana telah pun sampai pembacaan kitab ini sehingga rukun yang terakhir, iaitu rukun yang ke-12, yang kedua terakhir, dan juga rukun terakhir, rukun ke-13. Rukun ke-12 ialah rukun memberi salam yang pertama. Sebelum ini pun, di dalam perbincangan sebelum ini, saya ada menyebutkan bahawa rukun yang ke-12, iaitu rukun yang disebut rukun qauli, rukun memberi salam ini ialah rukun qauli, rukun dari segi percakapan, dari segi kalimah yang disebutkan, bukannya rukun fi'li, perbuatan, kerana yang rukunnya yang mesti dilakukan, jika tidak dilakukan sembahyang seseorang itu tidak sah, iaitu rukun memberi salam, melafazkan salam yang pertama. Maka daripada poin, daripada perkara ke-12, rukun ke-12 ini dapat kita fahami, dapat kita membataskan, kita tahu border apakah yang fardu, apakah yang rukun, dan apakah yang bukan rukun, iaitu yang termasuk di dalam sunat hai'ah. Tetapi sebagaimana yang kita maklum, bukanlah tujuan kita mempelajari rukun-rukun solat dan kemudian kita dapat tahu selain daripadanya bukan rukun, bukan wajib. Kalau tertinggal ataupun meninggalkannya tidak membatalkan solat, tetapi bukannya kita tahu, kita perlu belajar, bukannya kita belajar bertujuan untuk tinggalkan yang sunat, tetapi sekadar tahu jika berlaku sesuatu semasa kita mengerji
mengerjakan solat, mendirikan solat, maka kita tahu adakah solat kita sah ataupun tidak. Contohnya seseorang yang dalam keadaan perlu solat dengan segera, dalam keadaan keuzuran, perlu solat dengan ringkas, contoh seperti dalam keadaan waktu sempit, maka dia perlu tahu bagaimana jika dia perlu ringkas dengan pengamalan yang mengesahkan solatnya. Rukun ke-12 yang tercatat di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain ini ialah memberi salam yang pertama. Sekurang-kurangnya membaca Assalamualaikum atau Alaikumussalam. Tetapi ia adalah makruh, tidak memadai salam dengan Salamun alaikum. Dan ada nota di dalam kitab ini yang menyebut bacalah Assalamualaikum warahmatullah dengan memelihara alif lam syamsiyah pada lafaz Assalam. Baik. Jadi sebenarnya kita telah pun belajar memberi salam di dalam sembahyang ini dengan lafaz yang sempurna, iaitu Assalamualaikum warahmatullah. Itulah bacaan yang kita telah belajar sejak sekian lama, yang muslimin muslimat telah amalkan, maka itulah yang kita amalkan. Cuma sekadar untuk mengetahui bahawasanya ada bacaan minimum sebagaimana dalam rukun membaca tahiyat akhir dan rukun membaca ataupun berselawat kepada Nabi SAW. Ada versi, ada edisi yang aqal, yang paling kurang, yang paling minimum. Maka di dalam rukun memberi salam ini juga ada versi yang minimum, iaitu sekadar Assalamualaikum ataupun Alaikumussalam. Tetapi jika tetapi Alaikumussalam adalah makruh. Ia adalah makruh. Dan kalau sekadar Salamun alaikum tanpa alif lam, maka tidak memadai. Tidak memadai dengan kedua-dua kalimah salam dan alaikum. Salam itu langsung tidak ada alif lam. Maka di sini paling kurang, kesimpulannya paling kurang dan yang kita boleh amalkan ialah Assalamualaikum. Maknanya sama ada tanpa memalingkan muka. Dan memalingkan muka ini juga bukan rukun. Ianya adalah sunat hai'ah, namun perlu dibuat. Kalau dalam keadaan ringkas ataupun dalam keadaan nak cepat pun, maka kita tak ada poin pun nak mengurangkan lafaz salam ini, ataupun tidak ada keperluan pun untuk tidak memalingkan muka. Melainkan orang yang memang sakit leher. Orang yang sakit leher tu dia memang ada uzur lah, ada keuzuran, ataupun memang selain daripada sakit, keuzuran seorang itu mungkin dia perlu pandang depan, dia tak boleh paling ke kiri ke kanan. Maka ketika itu dia tidak perlu memalingkan muka, cukup sekadar Assalamualaikum ataupun 2 kali beri salam. Yang kedua itu pun sama juga, rukunnya ialah sunat hai'ah. Maka yang paling kurang ialah beginilah contohnya, membaca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, Assalamualaikum. Begitu saja. Tetapi hendaklah kita beramal dengan yang sempurna, kerana tidak ada keperluan pun untuk kita mengurangkan lafaz memberi salam ini, iaitu dengan cara begini, fil alamin innaka hamidum majid. Habis baca tahiyat, yang terbaiknya tambah lagi dengan doa-doa yang boleh kita hafal. Antaranya yang ringkas, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian beri salam. Sebut dulu kalimah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang dipalingkan itu ialah
kepala, bukan bahu. Bahu tak perlu dipalingkan. Dan kalau bahu tu dipalingkan ketika memberi salam, maka dikhawatiri terbatal sembahyang, kerana masih lagi dalam sembahyang. Dan syarat menghadap kiblat ialah syarat sah sembahyang. Maka lafaz paling kurang bagi salam yang pertama dalam solat ini lebih kurang samalah macam lafaz kita beri salam di luar kan. Assalamualaikum, itu paling kurang. Dan juga yang sempurna ialah Assalamualaikum warahmatullah, dan kita pelihara sebutan alif lam tu, alif lam syamsiah tu, Assalamualaikum warahmatullah. Keluarkan sabdu tu, Assalamualaikum. Kalau tak keluar, dia jadi macam ni, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tak jelas. Maka kita perlu keluarkan, kerana tidak memadai dengan tidak jelas alif lam tu. Kena ada alif lam. Dia berbeza dengan membaca tahiyat akhir. Memang ada versi yang lafaz assalam itu tidak ada alif lam. Jadi untuk rukun memberi salam ini kita sebutlah dengan sempurna. Baik. Dan begitulah caranya, iaitu kita ada step lah. Assalamualaikum, masih lagi muka menghadap ke arah kiblat, kemudian warahmatullah baru paling. Kembali balik wajah menghadap kiblat, sebutkan Assalamualaikum, kemudian warahmatullah baru paling ke kiri. Dan tidak pula sunat menambahkan wabarakatuh. Macam kita bagi salam di luar yang penuh tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam saya beri salam tadi pada awal video, tidak disunatkan menambahkan wabarakatuh, melainkan ada yang datang dalam memberi salam dalam solat jenazah sahaja. Dalam solat jenazah sahaja. Jadi solat-solat lain selain solat jenazah tidak disunatkan membaca wabarakatuh. Kemudian ada beberapa perkara ataupun persoalan berkenaan dengan memberi salam ini. Beberapa perkara yang kita perlu ingat, iaitu memberi salam ini ialah rukun, termasuk dalam rukun qauli yang perlu didengari oleh telinga. Makna tidak boleh dilafazkan ataupun tak boleh sekadar lintasan hati ataupun terlalu sekadar gerak mulut saja. Dia memang gerak mulut, tetapi perlu didengari dengan telinga dalam situasi yang biasalah, mana tidak ada bunyi-bunyi yang lain, tidak ada suara-suara yang lain. Contoh, tidak ada bunyi kipas, bunyi angin yang kuat, ataupun tidak ada bacaan-bacaan daripada luar. Maka kita perlu keluarkan huruf-huruf dan juga sabdu yang ada dalam lafaz salam. Assalamualaikum paling kurang, ataupun kita akan sebut dengan panjang lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Setakat itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebagaimana yang saya ada sebutkan, selepas habis itu kita niat ataupun ada lintasan keluar daripada sembahyang, dan perkara itu sunat lah. InsyaAllah pada pada bacaan yang akan datang kita akan sampai pada bab sunat-sunat dalam sembahyang, iaitu sunat hai'ah dan juga sunat ab'adnya. Baik. Ada satu persoalan tentang bergerak ketika memberi salam. Ada bergerak. Ada orang bertanya ataupun wallahualam pernah dikatakan viral juga tentang memberi salam dengan tidak ada berhenti, tidak ada step. Contoh begini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, daripada kanan terus ke kiri tanpa ada berhenti. Maka dikatakan
di dalam uh, video ataupun di dalam persoalan itu boleh batal sembahyang kerana lebih daripada 3 kali pergerakan anggota, lebih daripada 3 kali. Maka perlu kita faham di sini bahawa solat akan batal dengan 3 pergerakan berturut-turut anggota besar. Dan memanglah anggota kepala ini dikira sebagai satu anggota yang besar. Namun begitu, untuk dikatakan pergerakan yang menyebabkan batal solat ialah pergerakan-pergerakan selain daripada rukun ataupun selain daripada sunat yang diperintahkan untuk kita melakukannya. Maknanya kalau pergerakan tu ialah pergerakan untuk menunaikan rukun di dalam sembahyang ataupun yang sunat dalam sembahyang, maka itu tidak dikira bergerak yang dilarang. Itu tidak akan menambah bilangan pergerakan yang kita perlu berhati-hati daripadanya. Sebagaimana kalau seorang tu nak bergerak ke saf hadapan ataupun tepi yang kosong, maka bila dia buat satu langkah, satu langkah, dua langkah, maka dia perlu berhenti dahulu. Perlu ada wakaf. Kemudian baru bergerak, yang kemudian itu dikira satu balik. Tetapi memberi salam ini, memalingkan muka itu ialah perkara yang sunat dalam sembahyang. Maka tak dikira pun satu. Tak dikira lah satu. Jadi bila bergerak lagi ke kiri tanpa ada berhenti pun, maka tidak ada kiraan tersebut, kiraan yang membatalkan sembahyang. Termasuklah perkara lain. Contohnya di dalam mengangkat takbir contohnya. Di dalam mengangkat takbir, jadi kalau begini telah pun 1, 2. Kalau kali sebelah kiri kanan dia jadi 2, 4. Jadi tidak dikira menggerakkan tangan ketika mengangkat takbir itu sama ada takbir intiqalat yang sunat hukumnya, takbir ketika perpindahan rukun ke rukun, mahupun takbir yang pertama iaitu takbir ketika melafazkan takbiratul ihram, gerak tangan ketika melafazkan takbiratul ihram. Maka ini semua ialah pergerakan yang memang perbuatan dalam sembahyang, perbuatan sunat dalam sembahyang. Maka tak kira lah di dalam menggerakkan, di dalam pergerakan yang membatalkan sembahyang. Itulah jawapannya. Kemudian selepas habis sembahyang, selepas memberi salam, rukun yang ke-13. Rukun yang ke-13 ialah tertib, iaitu melakukan dengan teratur apa yang telah disebutkan. Daripada 12 rukun sebelum ini yang disebutkan, rukun-rukun solat, bermula dengan niat dan juga takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar, yang kita lakukan serentak itu pada awal sembahyang. Maka lafaz Allahu Akbar dan lintasan niat itu 2 rukun yang serentak. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, perbuatan rukuk, tumakninah, sujud, duduk antara 2 sujud dan seterusnya. Perlulah kita tahu setiap perkara itu rukun, dan kita tahu kita melakukannya dengan mengikut turutan. Kalau tak buat dengan berturutan, maka memang tidak sah sembahyang. Katakan seseorang itu selepas membaca surah Al-Fatihah terus sujud, lupa terus sujud, maka dia perlu ulang balik, dia perlu kembali reverse ke rukun, kepada rukun rukuk, ataupun dia perlu qiyam semula, kemudian dia perlu pergi bergerak ke arah rukuk. Anda kena reverse balik. Kalau dia terus sujud, duduk antara 2 sujud, maka dia dikira tidak lagi melakukan rukuk ataupun i'tidal. Maka tak sah lah. Memang ada berlaku situasi di mana, contoh seseorang itu mengikut imam, kemudian di dalam salah satu daripada
rakaatnya ataupun ketika qiyamnya, imam dah selesai baca surah Al-Fatihah, ketika membaca surah dia lupa nak baca surah Al-Fatihah. Sedangkan kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, sama ada solat bersendirian ataupun sembahyang berjemaah, sama ada sembahyang yang bacaannya kuat ataupun perlahan, tapi terlupa. Maka jika teringat belum lagi batas sembahyang, apa yang perlu dilakukan selepas imam memberi salam? Seseorang yang sembahyang yang terlupa rukun Fatihah itu tadi perlu naik tambah satu rakaat lagi tambah. Itu antara situasinya. Setelah menyempurnakan ke-13 rukun, di dalam kitab ini kiraan rukun solat ialah sebanyak 13. Jika ada bilangan yang lain yang lebih daripada 13 ini, maka sama saja, rukun yang sama, cuma ada tambahan kerana diasingkan rukun tumakninah daripada rukun-rukun yang perlu ada tumakninah, diasingkan kiraan ataupun bilangan itu sahaja. Namun begitu secara keseluruhan tetap sama rukun-rukun solat di dalam mana-mana pun kitab fiqh mazhab Syafi'i tetap sama. Selepas kita selesai memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka sebagaimana yang kita pernah sebutkan dalam video sebelum ini, bagaimana dengan amalan menyapu muka, meletakkan tangan di dahi kemudian menurunkan ke bawah, iaitu menyapu muka lah. Maka jika kita melihat kebiasaan pengamalan masyarakat kita, maka ramai yang menyapu muka. Dan ini sebenarnya berasaskan pandangan alim ulama dalam mengesahkan, di dalam membenarkan, dalam mengakui bahawasanya amalan ini ada dasarnya, ada asasnya di dalam syarak. Maka sebagaimana kata Imam Nawawi, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Azkar, maka seseorang itu boleh, yang selepas memberi salam, boleh meletakkan tangannya di atas dahi dan juga menurunkan ke bawah, iaitu menyapu muka sambil membaca doa yang berbunyi ataupun yang lafaznya ialah Allahumma la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib 'annil hamma wal hazan. La ilaha illallah huwar rahmanur rahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Pemurah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah. Ya Allah, hilangkanlah. Bukan, bacaannya ialah seperti berikut. Ini yang sempurna lah. Ada sebahagiannya kalau dulu biasa amalkan Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan saja. Tapi kalau lafaz yang sempurnanya ialah asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Hilangkanlah ya Allah, hilangkanlah daripadaku kebimbangan dan juga kesedihan. Baik, jadi maka kita pun perlu faham, jika kita mendengar ada pendapat yang mengatakan tidak ada sunnah daripada Nabi, ya, kita perlu tahu bahawasanya walaupun tidak ada sabit hadis Rasulullah mengamalkannya, tetapi dengan panduan daripada alim ulama yang menyatakan bahawa yang telah mengeluarkan hukum bahawasanya ia, sebahagian ulama kata tidak ada amalan itu, dan
ada ulama seperti Imam Nawawi yang menyebutkan bahawasanya ialah sunnah dilakukan doa sebagaimana yang pengamalan ataupun yang memang ada sunnahnya, iaitu menyapu muka selepas berdoa, maka diambil daripada situlah, diambil faedah daripada menyapu muka selepas membaca doa yang memang sabit, yang memang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi, seorang yang selepas sembahyang sapukan juga muka, sapu muka selepas memberi salam dengan membaca doa tersebut. Asyhadu an la ilaha illa wa rahmanur rahim, Allahumma adhhib ataupun Allahumma adhhab annil hamma wal hazan. Baik, jadi tidak adalah di sini sebenarnya perbincangan tentang betul dengan tak betul. Perbincangannya ialah yang kita perlu tahu bahawasanya solat ini selesai dengan memberi salam yang pertama, ataupun selesai dengan kita memberi salam, memalingkan muka dan memberi salam ke kiri dan ke kanan, selesai. Niat keluar pada solat itu pun sunat. Maka yang selepas daripada solat, kita perlu faham bahawasanya solat pun telah pun selesai. Maka sebenarnya perbuatan yang lain yang memang tak ada kena-mengena dengan ibadah pun dibenarkan. Contoh habis selepas beri salam, terus tengok telefon, tengok handphone dan buka mesej yang kaitannya dengan urusan sesama manusia, maka tidak menjejaskan sembahyang, apatah lagi amalan yang mulia ini. Dan kemudian sebenarnya kita akan susuli dengan wirid, dengan berwirid, sebagaimana wirid-wirid yang kita biasa amalkan selepas sembahyang. Ada beberapa perkara lah tentang wirid selepas sembahyang ini, di mana kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka wirid ini dibaca dengan perlahan. Maka sebagaimana kebiasaan di tempat kita akan membaca bersama-sama lah kebanyakan surah dan masjid. Tetapi tidak wajib, kita tak pernah mewajibkan pun. Jadi berkenaan dengan wirid yang kita lakukan selepas setiap kali sembahyang, dan kebiasaan masyarakat kita, orang-orang Islam kita di Malaysia ini, maka kita akan berwirid, mana imam setelah selesai memberi salam akan duduk di tempatnya dengan beberapa orang jemaah akan berwirid dan dalam keadaan bersama-sama. Maka di sini mungkin saya ingin memberikan kita nak bermuzakarah lah. Kita lihat bagaimana panduan yang terdapat dalam dan yang kita dapati daripada alim ulama, dan juga bagaimana kita nak serasikan dengan pengamalan kita. Yang pertama sekali, mengikut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawasanya wirid ni kita baca dengan perlahan. Maknanya kita tidaklah baca dengan kuat. Adapun sebagaimana yang para imam kita biasa amalkan, maka itu mungkin kita boleh sesuaikan kerana adanya situasi untuk ta'lim, mengajarkan kepada jemaah. Sama ada mengajarkan dari segi memang tak biasa, tak tahu langsung, ataupun sekadar untuk membantu sama-sama berwirid, mewujudkan suasana. Tapi kebanyakan para jemaah yang dah biasa ke masjid, yang dah biasa ke surau, maka dah hafal dah wirid tu. Dan wirid yang ada tu pun kita memang perlu hafal. Bahkan kita sebenarnya patut hafal yang mana yang memang kita perlu baca selepas setiap kali solat. Jadi ianya memang tidaklah sebenarnya bukan dibaca dengan berjemaah. Namun begitu tidak salah pula jika kita baca secara berjemaah. Cumanya kita lihat kepada situasi lah. Situasi yang di antaranya, yang pertama, contoh selepas habis jemaah, imam memberi salam, jemaah yang awal memberi salam, maka mungkin ada sebahagian yang masbuk,
yang akan menambah rakaat. Maka ketika itu sebenarnya diutamakan, diraikan orang yang masih bersolat, kerana keutamaannya ialah solat fardu. Memang keutamaannya ialah solat fardu, sehingga jika bertembung di antara membaca Al-Quran dan juga orang yang bersolat, maka membaca Al-Quran itu perlu diperlahankan. Jadi para imam yang memimpin solat berjemaah perlu cakna, perlu ambil perhatian situasi ini, lalu dia akan perlahankan wiridnya. Dan memanglah biasa kalau pakai mic, bila pakai mic ini, maka tidak perlu keraskan, tinggikan suara, kerana jemaah tetap mendengar wirid-wirid yang dilafazkan oleh imam, lalu boleh ikut. Jadi tak perlu tinggi keras lah. Itu dalam situasi masih ada lagi orang bersolat. Namun kalau kita kata memang kita berjemaah sesama, contohnya di tempat pengajian, sesama pelajar-pelajar, tempat yang khas, jadi semayang tu memang sama-sama, dan memang telah disusun jadual untuk belajar berwirid, contohnya di kalangan pelajar, maka sesuailah situasi, wirid itu dibaca dengan kuat dan boleh diikuti. Ataupun semayang bersama keluarga, untuk mengajar keluarga, anak-anak, bagaimana wirid-wirid yang dibaca selepas solat. Adapun secara umumnya di masjid-masjid dan di surau-surau, maka para imam tidak perlulah meninggikan suaranya ketika berwirid, kerana memang telah pun sedia didengar dengan bantuan mic. Dan memang kalau kata kepala-kepala wirid tu saja yang agak jelas, maka itu saja, yang lain semua dibaca secara perlahan. Baik. Namun begitu tidak bermakna duduk bersama ramai-ramai berwirid itu tidak betul. Sebagaimana pandangan sebahagian kecil orang di negara kita ini, yang sehingga menyatakan salah pula, sehingga selepas salam tu cepat-cepat bangun, takut-takut terlibat dengan perkara yang salah. Maka ini pandangannya tidak tepat, pandangannya tidak meraihkan jemaah yang lebih ramai yang melakukan sedemikian. Maka janganlah terlalu walaupun nampak seperti lebih ringan, lebih mudah, ataupun lebih mengikut sunnah, namun begitu tidak bermakna apa yang kamu lakukan itu lebih betul daripada orang lain, tanpa kita mengkaji lebih lagi dan tanpa kita bertolak ansur. Baik. Dan wirid-wirid itu pula sebahagiannya kita baca di dalam para imam dan jemaah akan baca, dan mungkin sebahagiannya jarang dibaca. Namun begitu kita boleh belajar lagi daripada alim ulama kita, daripada ustaz asatizah kita, setiap wirid-wirid yang dibaca selepas sembahyang. Dan kebanyakannya memang kita telah pun biasa baca di dalam wirid kita. Di antaranya ialah kita beristighfar selepas sembahyang. Yang paling utama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa kita dan kerana kekurangan yang kita lakukan di dalam solat, kerana kelemahan kita, kelemahan dari segi zahir dan dari segi anggota badan, juga dari segi batin, dari segi hati kita di dalam melaksanakan ibadah yang begitu besar, di dalam bermunajat, ketika bermunajat seorang hamba kepada Tuhan. Maka walaupun selepas sembahyang kita masih lagi beristighfar dengan lafaz yang paling kurang astaghfirullah, ataupun yang sempurnalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali. Kemudian kita biasanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di dalam membaca wirid ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebenarnya ada warid jumlah dan juga waktunya. Ada warid jumlah dan juga waktunya, di mana jika selepas sembahyang subuh
dan juga selepas sembahyang maghrib, maka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca sebanyak 10 kali tanpa mengubah kedudukan duduk selepas selesai sembahyang. Dibaca 10 kali, kemudian disusuli dengan baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas sembahyang subuh dan juga maghrib. Jadi ada juga di kalangan kita yang membaca kurang daripada itu, mungkin pada waktu-waktu yang lain. Maka tidak ada masalah membaca 7 kali pada waktu selain daripada subuh dan isyak, subuh dan maghrib juga tidak salah. Namun begitu yang terbaik kita mengamalkan sesuatu amalan yang warid yang datang dengan waktu dan juga jumlahnya. Sebagaimana yang seterusnya kita berzikir, bertasbih yang memang diamalkan oleh baginda Nabi SAW setiap kali selepas sembahyang fi duburi kulli solah. Dan ini kita boleh pastikan supaya kita tidak tertinggal, walaupun kita sibuk macam mana mungkin bangun awal, tetapi kita tetap melakukannya, iaitu dengan mengucapkan tasbih subhanallah, tahmid dan juga takbir lah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar juga 33 kali, dan disempurnakan yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitulah. Maka tasbih ini kita bacakan setiap kali selepas solat. Pastikan kita tidak tinggal. Ada sesetengah alim ulama, mereka sangat mengambil berat tentang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ini, dan sehingga menegur para imam. Di antaranya Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari juga pernah menegur supaya kita, para imam terutamanya yang memimpin jemaah, supaya mengambil berat untuk tidak meninggalkan tasbih ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan di antaranya ialah membaca ayatul kursi, di mana ganjarannya sangat besar. Dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayatul kursi selepas setiap kali salat, maka tidak ada yang menghalangnya daripada memasuki syurga melainkan maut. Lebih kurang sabdaan yang hadisnya berbunyi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan ayatul kursi tadilah, tidak ada yang menghalang daripada memasuki syurga melainkan maut, yang mana tidak ditinggalkan pembacaannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat kursi pun sama juga. Kalau kata selepas salam tu ada urusan, nak bangun cepat, jangan lupa baca, walaupun sambil berjalan lah, baca ayatul kursi. Maka ayat kursi ini perlulah kita hafal dan ingat. Baik. Kemudian boleh juga dibaca, warid juga membaca 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di antaranya ialah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wirid ini yang bermaksud Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang bagi apa yang engkau kurniakan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada siapa yang dapat memberi apa yang engkau tegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak dapat memberi manfaat kepada orang yang mempunyai kemuliaan daripada kamu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan
tidak ada yang dapat memberi kemuliaan kepada orang yang mulia melainkan kemuliaan daripadamu. Ini ialah wirid yang diamalkan oleh para alim ulama di kalangan orang-orang di kalangan alim ulama, di kalangan para salihin. Mereka amalkan tak tinggal. Dan juga wirid ataupun yang kita baca dalam doa, tetapi kita juga boleh wiridkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Maka ini ialah beberapa wirid yang kita boleh amalkan, yang tidaklah wajib, tidaklah semestinya kita baca kesemuanya. Namun begitu kita boleh ambil berat supaya jangan kita tinggalkan, contohnya ayatul kursi dan juga bertasbih. Dan kemudian berdoalah kepada Allah, mohonlah keampunan kepadanya, keampunan kepada kedua ibu bapa, doa mohon ampun kepada orang-orang di kalangan orang-orang Islam, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggalkan kita. Berdoalah untuk diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, dan berdoa supaya dikekalkan dalam hidayah Islam. Seterusnya ditutupi dengan selawat ke atas Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa, dan doa ini biasa kita akan baca dengan suara yang kuat. Memang doa ini adalah amalan yang perlu didengari dan diaminkan oleh para jemaah. Kemudian setelah selesai doa, memberi salam dan mengamalkan menunaikan solat sunat rawatib. Wallahu alam. Setakat itu pada muzakarah kita pada kali ini, iaitu berkenaan dengan masih rukun memberi salam. Yang pertama, rukun yang ke-12, rukun yang ke-13 ialah tertib dan berkenaan dengan wirid, berwirid selepas solat. Wallahu a'lam. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang syariat, menambahkan juga amalan kita. Bukan hanya setelah menambah ilmu maka tidak menambahkan amalan, tetapi menambahkan pula perkara yang tidak patut, seperti memandang rendah, memandang salah, memandang orang lain sahaja yang salah. Maka itu perkara yang perlu kita jauhi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.